For those who are taking kertas 3 kimia tomorrow, this video is to help you to answer the soalan in your kertas 3. Okay, so in this video, I will be going through the journey soalan yang akan ditanya dalam kertas 3 dan juga apakah eksperimen yang penting, okay, yang perlu difaham sebelum you go to your exam tomorrow. Okay, so jenis soalan yang pertama adalah tentang data. Okay, so when you carry out the experiment, apabila eksperimen dijalankan, you akan mendapatkan keputusan dan anda perlu recordkan keputusan itu. Okay, they will ask you to do this, recordkan keputusan itu, okay, dalam bentuk jadual ke, okay, ataupun dia akan suruh anda lukiskan graf. So other than that, they can also ask you to do calculation, pengiraan. Okay, so this is like a very standard question. And then pemboleh ubah, 3 pemboleh ubah yang boleh ditanya. Okay, hypothesis, biasalah, okay, macam report science anda. Pemerhatian, apa yang boleh diperhatikan dalam apabila anda menjalankan eksperimen tersebut. Inference, inference adalah penerangan bagi pemerhatian yang anda dapat. Seperti like, kenapa I dapat pemerhatian ini? So, anda perlu berikan penjelasan. Yang keenam, definisi secara operasi adalah satu ayat yang memberitahu apa yang dilakukan oleh anda dalam eksperimen itu dan apakah yang anda perhatikan apabila step itu dilakukan. Okay, we will go through this in details later in the soalan. Pengelasan, pengelasan bermaksudnya masukkan item-item yang diberikan ke kelaskan ke 2 kategori yang berbeza. Ramalan, okay? Ramalkan apakah yang akan berlaku, sama ada nilai itu akan bertambah ke, menjadi lebih tinggi ke, berkurang. Penerangan, inilah seperti soalan kertas 2, okay? Memberi penerangan menggunakan teori ataupun konsep yang dipelajari. Okay, so now let's look at the first experiment. The most important experiment for this amali. Bab 5 pula. Form 5, bab 1. Sel kimia. Okay, sel kimia adalah salah satu eksperimen yang paling penting dalam eksperimen ini. So dalam eksperimen kertas 3 yang diberi, anda sentiasa boleh dapat pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. So mestilah baca soalan dengan baik seperti ini. Raja menunjukkan susunan radas bagi eksperimen untuk. Okay, masa anda tengok untuk, perkataan untuk ini, then you have to alert, okay, menentukan nilai voltan sel kimia. So ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, sepertilah tujuan eksperimen ini. Pemboleh ubah bergerak balas. So saya nak mendapatkan nilai voltan bagi sel kimia. Okay, then mana saya boleh dapatkan pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Okay, sentiasa daripada prosedur itu yang diberikan, look for the word, look for the perkataan that says, gantikan, where? Let me see ya. Gantikan kepingan zinc dengan ferrum. Dan poin yang ke-8, gantikan paku besi dengan magnesium. Tengok. Logam-logam ini digantikan dengan logam yang lain. Jadi, pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah pasangan logam yang berbeza. So there is another way other than reading the soalan. Kalau jadual seperti ini diberikan, most of the time, kebanyakan masanya, salah satu one of the title that's given is your pemboleh ubah dimanipulasikan, dan yang kedua adalah pemboleh ubah yang pemboleh ubah bergerak balas. So seperti bacaan voltmeter, iaitu voltan sel lah, pasangan logam yang berbeza. Okay, so bagi
bacaan voltmeter, bagaimana nak bacakan, dapatkan bacaan voltmeter ataupun macam mana nak set up. So here is the question, okay, student that always ask me like, okay, when I have a voltmeter seperti ini, macam mana saya tahu mana satu logam perlu disambung kepada terminal negatif dan mana satu logam perlu disambung ke terminal positif. Okay, so sebenarnya anda tidak perlu risau kan problem ini sebab anda hanya perlu try. Okay. Try sambungkan mana-mana dua logam lah, okay, seperti Cu dengan Zf pada voltmeter, lepas tu celupkan ke dalam larutan yang diberikan itu. Kalau bacaan jarum voltmeter ini terpesong ke negative side, it goes out from 0, then that means your setup is wrong. Then you have to change the like that. Okay, if it is connected correctly, then this needle should go to a positive reading. Okay, when you take the reading, voltmeter, you can take up to 2 decimal places. For example, let's say this one is 1.8. You can write 1.8 or 1.80B. Okay, if the soalan, if the result you get is like maybe it's like 1.15, then you write 1.15. If there is 2 decimal, then everything you put 2 decimal. So that means the best way will be everything you just use 2 decimal place. Okay, that will be the easiest. Then you don't have to decide whether I have to use 1 decimal or 2 decimal. You just keep everything to 2 decimal. This one will be the easiest one. Okay. So kembali ke soalan ini. Berdasarkan eksperimen anda yang menggunakan pasangan logam, zinc dan kuprum, berikan satu pemerhatian pada voltmeter. So apakah yang akan ditunjukkan oleh voltmeter? Jarum voltmeter terpesong. Okay. Jarum itu bergerak. Okay. Inference. Apakah inference yang perlu, penerangan yang perlu diberikan? So apabila jarum voltmeter terpesong, apakah maksud dia? Arus elektrik terhasil. Bermaksudnya apabila dua jenis logam dicelup ke dalam satu larutan, dia akan menghasilkan arus elektrik. Okay, ini salah satu inference dia. So anda hanya perlu pilih satu. Mana-mana satu jawapan di sini. Nilai EO, zinc dan kuprum adalah berbeza. Okay. Ataupun elektron mengalir daripada zinc ke kuprum. Okey, bagaimana saya tahu elektron itu mengalir daripada zinc ke kuprum? So, kalau logam anda disambungkan dengan betul, jarum itu akan bergerak dari kiri ke sebelah kanan kan? Okey, so bermaksudnya elektron juga bergerak daripada kiri ke logam di kanan. So, zinc mendema elektron ke kuprum. Okay, then pemboleh ubah dimanipulasikan pasangan logam daripada soalan. Bergerak balas bacaan voltmeter ataupun nilai voltan sel kimia. Mana-mana satu. Yang dimalahkan, apa yang tidak berubah dalam semua eksperimen ini? Isi padu dan kepekatan larutan natrium klorida. So remember, if isi padu dan kepekatan larutan itu tidak berubah, you have to write 2 together. Always write 2 of them together. You can't just write, if you just write kepekatan larutan natrium klorida, okay, tiada maka akan diberikan. Mesti tulis isi padu dan kepekatan bersama. Okay, okay, next. Definisi secara operasi bagi sel kimia. Definisi secara operasi. Apa yang dilakukan dan apa yang diperhatikan. So, apa yang saya buat dalam eksperimen ini untuk mendapatkan keputusan, pasangan logam dicelupkan ke dalam larutan natrium klorida. Inilah apa yang saya buat sebelum saya dapatkan keputusan. And then keputusan saya adalah jarum voltmeter terpesong. Pemerhatian saya. Okay, anda juga boleh mendapatkan apa yang anda lakukan daripada prosedur yang dilakukan, yang diberikan.
So yang ni bacaan voltmeter record. Ini adalah keputusan. Anda perlu ambil step procedure sebelum keputusan direkodkan. So bermaksudnya jawapan will be inside one of the procedure here. So mana satu? Celup logam ke dalam larutan natrium klorida. Okey, faham ah? Lepas tu ramalkan perubahan saiz elektrod pada negatif, terminal negatif. Terminal negatif adalah anod dalam sel kimia. Anod sentiasa akan menjadi nipis. Jadi saiz elektrod akan berkurang. Saiz elektrod akan berkurang. Kenapa? Sebab logam itu melepaskan elektron untuk menghasilkan ion aluminium. Terminal negatif. Terminal negatif melepaskan elektron. Jadi logam itu akan menjadi ion logam. Menjadi nipis. Yang ni, kelaskan ion natrium klorida kepada cation ion dan anion. Positif dan negatif. Okey, yang ni senanglah. Next, hipotesis bagi eksperimen ini. Semakin tinggi perbezaan nilai keupayaan elektrod piawai antara pasangan logam, hipotesis harus sentiasa melibatkan pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas bersama. So dalam hipotesis saya ada manipulasi pasangan logam dan juga saya ada bergerak balas bacaan voltmeter. Semakin tinggi perbezaan nilai keupayaan elektrod piawai, ini bermaksudnya nilai EO lah. Okay, semakin tinggi perbezaan dia, semakin tinggi bacaan voltmeter ataupun semakin tinggi voltan sel kimia. Alright. Okay, then next eksperimen yang paling penting dalam the form 5 adalah form 5 bab 3. Haba penyesaran. Haba penyesaran. So dalam haba penyesaran, okey. Sema, bacakan soalan, menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen untuk menentukan haba penyesaran. Jadi ini pemboleh ubah bergerak balas. Okay. So dalam eksperimen yang pertama, serbuk magnesium digunakan untuk bertindak balas dengan kuprum 2 nitrat. Eksperimen yang kedua, plumbum pula yang bertindak balas dengan kuprum 2 nitrat. So dua jenis logam bertindak balas dengan kuprum 2 nitrat. Jadi apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Jenis logam yang berbezakan. Jadi jawapan saya bagi pemboleh ubah dimanipulasikan adalah jenis logam. Dalam soalan itu, dia juga beritahu saya eksperimen ini adalah dijalankan untuk menentukan haba penyesaran. Pemboleh ubah yang dimalahkan. Kedua-dua eksperimen pun menggunakan larutan kuprum 2 nitrat. Jadi, isi padu dan kepekatan larutan kuprum 2 nitrat. Okey, boleh. Soalan di depan adalah soalan untuk rekodkan suhu awal dan suhu tertinggi campuran itu. Dan yang ni perubahan suhu. Soalan itu akan beritahukan anda apa yang perlu direkodkan dalam jadual tersebut. Bacaan awal, bacaan tertinggi, perubahan suhu. Okey, faham? Anda hanya perlu ikutkan soalan itu. Lukiskan jadual. Hipotesis. Semakin tinggi keelektropositifan sesuatu logam, kita menggunakan logam yang berbezakan. Apakah perbezaan antara logam magnesium dengan logam plumbum? Keelektropositifan-nya. Magnesium mempunyai keelektropositifan yang lebih tinggi. So tinggi keelektropositifan sesuatu logam
yang ditambah ke dalam larutan kuprum 2 nitrat, semakin tinggi haba pengesaran dia. Okey. Berdasarkan eksperimen 1, nyatakan 2 pemerhatian. So pemerhatian yang boleh diberi dalam pengesaran logam ini CuNO32 bertindak balas dengan Mg, dapat MgNO32 tambah Cu. So apabila Cu dihasilkan, pepejal perang terhasil. Pepejal perang adalah apa yang saya perhatikan. Larutan biru bertukar menjadi tidak berwarna daripada larutan kuprum menjadi larutan magnesium nitrat. Okey. So, satu lagi adalah cawan plastik ataupun polistirena menjadi panas. Bagi eksperimen bab 3, exothermic ke endothermic, anda boleh sebutkan pemerhatian ini sama ada cawan itu menjadi panas ke sejuk. Okey. Inference, penerangan bagi pemerhatian ini. Kenapa pepejal perang itu terhasil? Sebab itu ion kuprum 2 telah diturunkan menjadi atom kuprum. Cu2 plus telah disesarkan menjadi Cu. Inilah kenapa saya dapat tengok pepejal perang. Okey. Dan kalau nak bagi inference kepada cawan yang menjadi panas, penerangan dia adalah tindak balas antara logam yang lebih elektropositif dengan kuprum 2 nitrat. Larutan itu adalah suatu tindak balas exothermic. Bermaksudnya, keyword itu adalah tindak balas tersebut adalah exothermic. Okey, faham? Inilah inference bagi pemerhatian itu. So, nyatakan definisi secara operasi bagi haba pengesaran dalam eksperimen ini. Haba pengesaran, apa yang kita telah buat? Logam yang lebih elektropositif ditambah ke dalam larutan garam. Lepas tu, bacaan termometer bertambah. Ini yang apa kita tengok. Menjadi panas kan? Kalau menjadi panas, bacaan termometer akan bertambah. Bolehkah kita tulis suhu meningkat? Tak boleh. Sebab kita tak boleh tengok suhu di persekitaran kita. Tapi kita boleh tengok bacaan. Kita boleh baca bacaan termometer itu. Okay, so that's what we see. And then this is the calculation, the normal calculation. Q equals to MC theta, and then menggunakan nilai Q itu bahagikan bilangan mol untuk mendapatkan haba pengesaran. Ini haba pengesaran magnesium dengan kuprum. Yang ni haba pengesaran plumbum dengan apa? Kuprum. Jadi soalan yang seterusnya dia tanya, ramalkan haba pengesaran kuprum oleh zinc. Kalau magnesium dengan kuprum adalah 147. Kena letak negatif ya. Kalau tindak balas itu adalah exothermic, kita kena tambahkan tanda negatif ini. Bagi plumbum dengan kuprum, negatif 88.2. Dan dia tanya, zinc dengan kuprum. Kedudukan zinc dalam siri elektrokimia adalah berada di sini. Between magnesium dan Pb. Jadi, nilai haba pengesaran yang saya akan dapat adalah kurang daripada negatif 147 kilojoule per mol. Okey? Faham? Okey, itu saja. Dan yang ni kelaskan haba peneutralan. So ini eksperimen yang last dalam form 5. Okey, dalam form 5 ada 3 eksperimen yang penting saja, sel kimia, haba pengesaran dan haba peneutralan. Because I think the other experiment is not possible to be carried out by you all.
Okay, but we do know lah. Okay, this tree has the highest chance lah. Okay. Eksperimen dijalankan menggunakan asid nitrik bertindak balas dengan kalium hidroksida, asid nitrik peneutralan. Asid ethanoik kalium hidroksida. Okay, dalam eksperimen ini dia nak menentukan, I forgot to put the BM1, sorry, but here it says conducted to, untuk membandingkan haba peneutralan menggunakan asid yang berbeza. Jadi pemboleh ubah kita jenis asid yang berbeza mendapatkan haba peneutralan. Apakah yang sama? Yang dimalahkan isi padu dan kepekatan larutan kalium hidroksida. Okey, hipotesis. Tindak balas antara asid kuat dan alkali kuat menghasilkan haba peneutralan yang lebih tinggi daripada tindak balas antara asid lemah dengan alkali kuat. Ini caralah dia untuk menjawab hipotesis bagi haba peneutralan. So, mestilah ingatkan ini. 2 markah dalam kertas 3 anda. Yang ni format lama. Jadi 3 markah. Format yang baru 2 markah saja. 3 perhatian. Cawan polistirena menjadi panas. Bacaan termometer bertambah. Larutan tidak berwarna terhasil. Okay. Inference, kenapa cawan itu menjadi panas? Sebab tindak balas itu adalah exothermic. So sama, lebih kurang sama. Pengiraan sama. Hubungan antara asid dan nilai haba peneutralan. Hubungan asid dengan nilai haba peneutralan. So seperti apa yang saya tuliskan dalam hipotesis, kalau menggunakan asid kuat, haba peneutralan adalah lebih tinggi. Manakala asid lemah akan menghasil haba peneutralan yang lebih rendah. Apakah sebab dia? Terangkan jawapan anda. Yang ni kertas 2 punya penerangan. Sebab asid lemah mengion separa sahaja dalam air. Dan sebahagian asid molekul, sebahagian asid masih kekal sebagai molekul. Jadi, sebahagian tenaga haba yang dibebaskan akan digunakan untuk mengion asid molekul yang lemah itu sepenuhnya ke dalam air. Okay. Last. Definisi secara operasi. Apabila asid ditambahkan ke dalam larutan alkali, iaitu kalium hidroksida, bacaan termometer bertambah. Ramalkan perubahan suhu jika larutan kalium hidroksida digantikan dengan larutan amonia. Apabila asid lemah dan alkali kuat digunakan, perubahan suhu adalah 10 degree Celsius. Jika kita tukarkan alkali yang kuat ini menjadi lemah, iaitu pasangan asid dan alkali lemah, apakah yang akan terjadi? Haba yang dibebaskan akan berkurang. Kalau haba dibebaskan berkurang, bermaksudnya perubahan suhu pun akan berkurang. Jadi, kurang daripada 10 degree Celsius. Okey. Yang ni sama, kelaskan. Pengelasan. Itu sahaja. Okey. So, inilah eksperimen yang penting bagi Form 5. And that's all for this video. Good luck for your kertas 3 tomorrow.